Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Amila binti Lutfi, nombor matrik A178028. Ingin membentangkan dua hadis hukum pilihan saya daripada kitab Umdatul Ahkam untuk subjek hadis hukum PPPN 1153. Hadis pertama yang saya pilih adalah bab mengqasar solat dalam perjalanan. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala sahibatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi safari ala raqataini wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Maksudnya dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum, dia berkata, aku sering menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam perjalanan beliau tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman. Seperti yang kita tahu, jarak yang dibolehkan untuk qasar solat adalah terdapat banyak pendapat yang dibahaskan. Dan secara yang kita tahu, orang musafir dibenar untuk qasar jamak serta berbuka. Namun tentang jarak yang dibolehkan untuk qasar solat ini tidak dinyatakan secara khusus. Namun yang kita tahu, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, jarak qasar ialah 2 marhalah. Ini menurut hadis daripada Ibn Abbas. Rasulullah SAW bersabda, wahai orang Mekah, janganlah kamu mengqasar solat kurang dari 4 barik dari Mekah ke Asfan. Hadis riwayat Tabrani, Darul Qutni dan Darul Qutni. Manakala kesemua jarak ini terpakai dalam apa jua cara, sama ada berjalan, menaiki kereta, kapal terbang ataupun kapal laut. Jarak-jarak ini dibolehkan untuk juga digunakan untuk berbuka bagi orang yang bermusafir. Jumhur ulama bersepakat bahawa kita dibolehkan untuk mengqasarkan solat apabila kedua dari kawasan atau daerahnya. Ini merupakan syarat qasar. Orang yang bermusafir tidak boleh mengqasar lagi setelah tiba di kawasannya, atau dia merasakan dia sudah berada di kawasan mukim yang ditinggal. Jika kita berada di perkampungan, tidak boleh qasar jika sudah melepasi sudah melepasi rumah pertama di daerahnya. Namun berapa lamakah orang musafir boleh mengqasarkan solat? Masalah ini juga terdapat beberapa pendapat. Dalam kitab Fiqh Sunnah, seperti yang diceritakan oleh menurut Ibn Qayyim, Rasulullah berada di Tabuk selama 20 hari dan terus melakukan qasar serta tidak pernah mengarahkan sahabat untuk tidak qasar solat, walaupun mereka telah menetap lebih lama dari itu, iaitu 20 hari. Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bermukim di Tabuk 20 hari dan selalu mengqasarkan solatnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kesimpulannya, terdapat berbagai pendapat yang dinyatakan berapa lama kita dibolehkan untuk qasar solat sepanjang kita musafir. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, jika seseorang tu berniat untuk menetap lebih dari 4 hari, dia perlu solat seperti biasa. Jika kurang daripada 4 hari, maka dibolehkan untuk qasar. Menurut Abu Hanifah pula, jika kita menetap di sesuatu tempat selama 15 hari, kita perlu solat seperti biasa. Jika kurang daripada 15 hari, maka boleh diqasarkan solat. Kemudian menurut Aisyah, dibolehkan qasar selagi ia belum menyimpan bekalan, selagi belum mengemas atau menyimpan barang untuk seperti bermukim. Namun kesemua imam 4 mazhab bersepakat bahawa jika seseorang tidak pasti berapa lama hendak menetap di sesuatu tempat ketika musafir, seperti berniat aku ingin pulang hari ini ataupun esok, selagi berada dalam keadaan tidak pasti, maka dibolehkan untuk qasar solat. Tetapi Imam Syafi'i membuat pengecualian dalam satu pendapatnya. Jika orang dalam keadaan sedemikian boleh mengqasar sehingga 17 atau 18 hari,
Kemudian jika masih belum pulang, kurang daripada lebih dari 18, jika masih belum pulang lebih dari 18 hari, kurang dari 18 hari, maka perlu solat seperti biasa. Ibnu Muzin pula mengatakan sudah ada ijma' ulama' mengatakan bahawa seorang musafir boleh untuk mengqasarkan solat selagi tidak bermaksud dia untuk bermustautin, walaupun selama bertahun-tahun. Namun di akhirnya kesimpulannya bagi bab qasar solat ini, terlalu banyak pendapat berkaitan qasar solat. Kita boleh menerima mana-mana pendapat dan kita tak boleh terlalu taksub dengan satu pandangan. Seperti yang kita maklum, qasar solat ini adalah keringanan, rukhsah ataupun sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita tak boleh meringankan, sebenarnya meringankan bab mengqasarkan solat ini. Kita perlu mengambil tahu jarak perjalanan dan berapa lama kita boleh mengqasarkan solat. Wallahu a'lam. Kemudian seterusnya masuk kepada hadis yang kedua, iaitu bab witir dalam solat. Hadis daripada An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat min kulli lailin aw tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin awwali laili wa awsatihi wa akhirihi wa intaha witruhu ila sahari. Yang bermaksud, dari Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir dari permulaan malam pertengahannya hingga witir beliau berakhir sehingga ke waktu sahur. Nah, para ulama bersepakat mengenai waktu solat witir adalah sesudah solat isyak dan berterusan sehingga masuk waktu fajar. Menurut hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah kadang-kadang mengerjakan solat witir pada awal malam, pertengahan malam dan kadang-kadang pula pada hujung malam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap malam Rasulullah sentiasa mengerjakan solat witir dan solat witirnya itu berhenti sampai dengan waktu sahur. Sekiranya seseorang itu belum mengerjakan solat witir sebelum mengerjakan solat fardu, maka ulama sepakat bahawa solat witir itu tidak sah jika belum menyelesaikan solat fardu. Waktu bilakah kita digalakkan untuk solat witir? Sama ada menyegerakannya atau melambatkan solat witir. Menurut pendapat ulama, ada dua keadaan, iaitu yang pertama, azim. Sesiapa yang meyakini bahawa diri dia mampu untuk bangun di akhir waktu malam, maka untuk meraih pahala yang lebih banyak, maka dia wajar untuk mengakhirkan solat witir di penghujung malam. Namun jika dia merasakan dia tidak mampu untuk bangun di akhir malam, maka dia boleh melakukan di permulaan malam supaya waktunya tidak terlepas. Bilangan rakaat witir, seperti yang kita maklum, bilangan rakaat solat witir adalah 1 rakaat dan paling banyak adalah 13 rakaat. Menurut Abu Ayyub Al-Ansari, Rabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwitirlah dengan 5 rakaat, jika tidak sanggup maka 3 rakaat, dan jika tidak sanggup maka 1 rakaat sahaja. Kemudian secara kesimpulannya, Nabi melakukan solat witir dengan cara yang berlainan antara satu sama lain. Ada kalanya baginda Nabi Muhammad SAW melakukan solat witir secara 3 rakaat sekaligus, ataupun dia mengucapkan salam pada rakaat terakhir, ataupun Nabi mengerjakan dengan salam, iaitu salam yang pertama pada akhir rakaat kedua, dan kemudian mengerjakan 1 rakaat dengan 1 salam. Bagaimanapun, sebagaimana disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, solat malam itu mesti dikerjakan 2 rakaat. Okey, kemudian barulah baginda melakukan rakaat yang ketiga dan mengucapkan salam. Maknanya solat witir ini boleh dilakukan secara terpisah dengan melakukan salam pada setiap 2 rakaat. Tetapi riwayat yang mengatakan solat witir boleh dikerjakan secara terpisah lebih kuat daripada riwayat yang mengatakan boleh dikerjakan secara sekaligus. Bacaan surah-surah dalam solat witir adalah
seperti hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah seringkali melakukan solat witir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la pada surah Al-A'la. Kemudian ya ayyuhal kafirun surah Al-Kafirun, dan yang terakhir qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas. Kemudian telah dinyatakan bahawa tidak ada 2 witir dalam satu malam. Daripada Ibnu Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 2 solat witir dalam satu malam. Solat witir tidak boleh dilakukan secara berulang dalam satu malam. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama khalaf dan salaf. Kemudian kerana seperti yang kita maklum, solat witir itu dilakukan secara ganjil, bukan secara genap. Siapa yang mengerjakan solat witir kemudian dia nak buat solat sunat semula, maka dia boleh kerjakannya tapi tidak perlu mengulangi solat witir. Jika seseorang itu mahu melakukan kemudian masuk ke bab mengqada solat witir, seperti yang kita tahu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang antara kamu bangun pagi dan berwitir, maka hendaklah dia mengqada witirnya. Apa yang dimaksudkan ini adalah jika seseorang itu sengaja meninggalkannya, maka orang ini seperti yang kita tahu, solat witir adalah solat sunat yang sangat dituntut oleh Nabi Muhammad SAW, kerana ia mendapat sunat yang mulia dan pahala yang berlimpah. Ada kalanya seseorang tertidur atau terlupa untuk melakukan solat witir, maka hukumnya adalah selagi belum masuk waktu subuh, maka kita boleh melakukan solat witir. Pahala yang didapat itu adalah sama dengan pahala orang yang mengerjakan witir pada waktunya. Wallahu a'lam. Sekian saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf atas kesilapan baris ataupun kesalahan dalam mensyarahkan hadis dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.